Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini adalah Datuk Dr. Tong Kee Kiong, Dr. Nurhayati Rosli, Dr. Hisham Shah dan Datuk Dr. Nurhizan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 12 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 8,511 kes, iaitu bersamaan dengan 97.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 10 Julai 2020 jam 12.30 hari, terdapat 13 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,696 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 64 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 13 kes baru yang dilaporkan hari ini, 8 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, yang melibatkan 6 warga negara Malaysia dan 2 bukan warga negara, iaitu pemantau tetap. Daripada 5 kes penularan di dalam negara, 3 kes adalah di kalangan warga negara dan 2 kes adalah di kalangan bukan warga negara. Rincian kes jangkitan dalam negara di kalangan warga negara Malaysia adalah 3 adalah seperti berikut. Yang di negeri Sarawak, 2 kes severe acute respiratory infection ataupun SARI telah dimasukkan di Hospital Umum Sarawak, dan di Kuala Lumpur 1 kes saringan sebelum masuk kerja, dan kes jangkitan dalam negara pula di kalangan bukan warga negara adalah di Kuala Lumpur, iaitu 2 kes saringan di depo tahanan Immigration Siti Jalil, di mana kedua-dua kes ini disaring semula sebelum proses penghantaran pulang ke negara asal. Sehingga kini terdapat 2 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, dan kedua-dua kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes, bersamaan dengan 1.39% daripada jumlah keseluruhan kes. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa Yang Berhormat Menteri Kesihatan telah menyaksikan proses pesakit terakhir discharge hari ini daripada pusat kuarantin pada 21 April 2020. Ia merupakan kolaborasi pelbagai agensi yang diterajui oleh Kementerian Kesihatan dan melibatkan Agensi Pengurusan Bencana Negara (TAKMA), Markas Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia iaitu RELA, Jabatan Penjara Malaysia, Malaysia Genome Institute dan juga MAIS. Sehingga 10 Julai 2020, pusat ini telah berjaya merawat seramai 1,362 orang pesakit, di mana majoriti adalah bukan warga negara iaitu 86%, dan 14% adalah warga negara Malaysia. Pihak Kementerian Kesihatan ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua barisan hadapan daripada semua agensi yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan pelaksanaan operasi pusat ini. Kementerian terus memantau kejadian penyakit COVID-19 walaupun kes semakin berkurangan di Malaysia. Ujian pengesanan COVID-19 dijalankan secara berterusan untuk mengesan kes-kes baru di kalangan komuniti. Antaranya adalah melalui sistem surveillance klinikal seperti pengesanan kes severe acute respiratory infection di hospital. Pada hari ini, sistem surveillance ini telah mengesan 2 kes positif COVID-19 yang merupakan warga negara Malaysia, dan sehingga 10 Julai 2020 sebanyak 20,999
897 sampel telah dihantar dan sebanyak 70 kes positif COVID-19 telah dikesan, iaitu kadar positif adalah 0.38%. Kadar positif ini adalah kurang daripada 1%, bermakna kebolehjangkitan adalah rendah di Malaysia. Meskipun rendah, sistem surveillance di Malaysia masih dapat mengesan kes-kes ini kerana ia mempunyai kapasiti dan capability yang tinggi untuk pengesanan kes. Petugas kesihatan di sektor awam dan swasta akan terus diberi latihan dan maklumat terkini untuk mengesan serta mengurus kes-kes disyaki COVID-19, misalnya influenza like sinus ID dan SARI, severe acute respiratory infection, mengikut garis panduan terkini yang dibangunkan bersama dan daripada maklumat terkini berbagai sumber antarabangsa dan tempatan untuk kegunaan dalam negara. Pihak Kementerian Kesihatan menyeru agar orang ramai terus kekal berwaspada dan amalkan nasihat-nasihat kesihatan yang disarankan, iaitu elakkan 3S dan 3C, elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, iaitu wash. Sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut ataupun mask di tempat awam atau jika bergejala, iaitu WAN, dan WARN, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan, iaitu elakkan bersalaman dan bersentuhan. Yang kedua, amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Yang ketiga, dapatkan rawatan segera jika bergejala. Keempat, ialah duduk di rumah dan elakkan kunjung-kunjung. Dan yang kelima, ialah lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, ingatlah kepada SOP, itu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Dan P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak pertubuhan kesihatan sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 453 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 10 Julai 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 24,447 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 20,774 individu bersama dengan 85%. Jumlah kes yang positif kekal 733 kes bersama dengan 3.5%. Mereka yang bergejala adalah kekal 98 kes 13.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 635 kes bersama dengan 86.6%. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 453 pasar di seluruh negara sehingga 10 Julai 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang telah dikenal pasti adalah 45,527 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji setakat ini ialah 34,771 individu bersama dengan 76.4%. Jumlah kes positif adalah kekal 276 kes bersama dengan 0.8%. Mereka yang bergejala kekal 38 kes iaitu 13.8%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 238 kes iaitu 86.2%. Seterusnya dimaklumkan laporan rakyat Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang dari luar negara sejak 3 April hingga 10 Julai 2020 dan didapati positif COVID-19 adalah sejumlah 664 kes. Pada hari ini ada pertambahan 8 kes melibatkan 6 warga negara dan 2 pemastautin tetap. 3
3 kes pulang dari Indonesia, iaitu 2 warga negara dan seorang bermasyarakat tetap, dan masing-masing 1 kes pulang dari India, United Kingdom, Rusia dan Singapura, iaitu warga negara, dan seorang bermasyarakat tetap pulang daripada Pakistan. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif kes warga asing yang disaring dan diuji sehingga 10 Julai 2020 adalah sejumlah 64,239 individu. Daripada jumlah tersebut, jumlah kes positif dikesan adalah 2,586 kes, iaitu bersama dengan 4%. Dan didapati daripada jumlah 2,586, hanya 18 kes masih dirawat dan diasingkan di hospital. 2 kes memerlukan perawatan unit rawatan rapi dan juga memerlukan bantuan pernafasan. Jumlah kes kematian kekal 5 kes, iaitu bersama dengan 0.2%. Seterusnya dimaklumkan laporan 4 kluster depo tahanan imigresen sehingga 10 Julai 2020. Yang pertama ialah depo tahanan imigresen Bukit Jalil. Individu yang disaring adalah 1,661 dan juga ada pertambahan 2 kes hari ini, iaitu jumlah kes positif ialah 649 melibatkan 646 bukan warga negara. Depo tahanan imigresen Sepang, individu yang disaring kekal 1,477, jumlah kes positif kekal 62 melibatkan bukan warga negara tersebut. Dan depo tahanan imigresen Semenyih dan depo tahanan sementara imigresen Putrajaya telah pun tamat tempoh pemantauan. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang masih aktif di Malaysia sehingga 10 Julai 2020. Pada hari ini, kluster depo tahanan imigresen Bukit Jalil ada tambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 649 dan jumlah kes aktif ialah 2 kes yang telah pun kita asingkan di hospital. Dan 11 kluster yang lain tiada pertambahan kes. Dimaklumkan kapasiti harian 56 makmal COVID-19 negara yang menjalankan ujian RT-PCR sehingga 9 Julai 2020 adalah sebanyak 37,004 ujian seharian. Dan semalam kita berjaya melaksanakan ujian sejumlah 7,086 ujian, iaitu bersama dengan 19%. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian COVID-19 di kalangan pesakit sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan, termasuk pembedahan kecemasan dan sebara kecemasan sehingga 9 Julai 2020 adalah sejumlah 59,807 pesakit. Dan jumlah pesakit yang dikesan positif adalah 21 bersama dengan 0.1%. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen setakat 9 Julai 2020 adalah sejumlah 76,780 ujian dan dikesan positif setakat ini adalah 178 ujian bersama dengan 0.2%. Dan kalau boleh saya dapat rumuskan pada hari ini, kita mencatatkan 13 kes positif COVID-19. 5 kes adalah dari penularan tempatan, iaitu 2 kes bukan warga negara dari depo tahanan imigresen Bukit Jalil dikesan sebelum dihantar pulang ke negara India. Dan 1 kes warga negara dikesan hasil saringan di tempat kerja dan 2 kes sari, iaitu warga negara yang disaring dan dikesan positif COVID-19. Kita ada 8 kes melibatkan kes import, iaitu 6 kes rakyat Malaysia dan 2 pemasaran tetap yang pulang dari luar negara. Kesemua kes tidak bergejala telah dikesan di pintu masuk utama. 3 kes adalah dari Indonesia melibatkan seorang pemasaran tetap dan 2 warga negara, dan masing-masing 1 kes pulang dari India, United Kingdom, Rusia dan Singapura, iaitu adalah warga negara Malaysia, dan 1 kes pemasaran tetap pulang dari negara Pakistan. Saya buka kepada sebarang pertanyaan, silakan. Assalamualaikum.
Datuk, tapi kalau kita lihat pada slides yang mana di TI Sepang ada 115 ujian lagi masih menunggu keputusan. Adakah itu ujian saringan ulangan atau sebagainya? Atau Jadi Depo Tahanan Immigration Sepang memang kita melaksanakan ujian saringan. Dan juga kalau kita lihat semalam yang kita di Depo Tahanan Bukit Jalil, saringan yang dijalankan ke atas 98 orang kena tahan sebelum mereka dihantar pulang, dan didapati 91 ialah warga India dan 7 ialah warga Nigeria. Dan 96 kes adalah kes negatif dan 2 kes dikesan positif. Jadi yang dikesan positif telah pun kita asingkan di hospital untuk rawatan dalam tempoh 2 minggu, dan juga mereka yang ada terdedah pada kes positif akan juga dikuarantinkan untuk tempoh 2 minggu. Yang Sepang pun sama juga. Jadi kita dalam proses menghantar pulang orang kena tahan, tapi sebelum kita menghantar pulang, kita juga akan menjalankan saringan. Jadi inilah saringan yang kita jalankan, iaitu saringan berulang. Mereka telah disaring dulu, dan sekarang ini satu syarat sebelum kita hantar pulang, kita juga melaksanakan saringan. Does the MOH know whether the detainees at the Immigration Detention Center were they already positive when they were detained, or whether they were exposed to the infection at the center? Yeah, they were negative before, because before we send them back, if they were positive, we would have isolated them and then in our hospital for treatment. And one of the requirements that before we send them back home is to do a test. So we managed to do a test, and we detected 2 of them still positive, but they are asymptomatic. No, I'm talking about in general, the detainees at the detention center who became positive, who were positive. Does the MOH know whether they were already positive when they were detained, or did they become positive? We wouldn't know until we do the test. So once we do the test, then only we manage to identify those positive cases. There's a possibility that they are in the incubation period, for example, before they come to the detention center, and during the where they are confined in the detention center, then they became positive. So, but we do screen them before they we detain them in the detention center. So, kalau tak keberatan, boleh tak rincikan pesakit terakhir dari MAIPS tu? Daripada MAIPS, jadi mungkin sejumlah sekarang ni kalau kita lihat jumlah primitif mereka yang telah mendapat rawatan setakat ni lah 1,362. Pesakit yang dimasukkan yang terakhir itu yang tanpa gejala. Jadi kita masukkan untuk pemerhatian untuk tempoh 14 hari, dan kita telah pun selesai perhatikan untuk merawat dan juga asingkan untuk tempoh 14 hari, dan kita telah pun membenarkan pesakit tersebut juga, iaitu asymptomatic, return to work. Ya. Ada lagi soalan? Kalau tak ada soalan, saya sekali lagi ingin mengingatkan rakyat Malaysia supaya patuh kepada SOP, dan walaupun kes semakin berkurangan, tetapi apa yang penting adalah kita sentiasa berwaspada dan patuh kepada SOP setiap masa. Dan kita perlu menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat dan negara. Dan saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Barisan Hadapan dan juga rakyat Malaysia yang sama-sama membantu Kementerian Kesihatan untuk menjayakan operasi iaitu di MAIPS dan juga tindakan-tindakan kita di lapangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.